Yaman dan juga Nusyara. Ya Alhamdulillah, bukan senang untuk penentua sekali bersama-sama dengan student. Jadi student semua sangat bertuah. Penentua boleh turun sekali dalam program macam ni, sangat bertuah betul. Yang amat saya rahikan, ya, adik-adik, siswa-siswi, bakal suami soleh, bakal isteri solehah, ya, dan yang teristimewa kepada sahibah panel saja pada malam ini, yaitu isteri tercinta, yang saya ibaratkan seperti satu perhiasan yang paling cantik di dunia. Ya, kalau emas tu cantik, berlian cantik, cantik lagi seorang isteri yang solehah. Sebab kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya imra'atun salihah. Dunia itu umpama perhiasan, dan perhiasan yang paling cantik ialah seorang isteri yang solehah di mata suami. Ya. Jadi adik-adik yang dimuliakan kerana Allah, jadi apabila kita menyebut tentang cinta, pelbagai tafsiran yang kita dengar, kita terima mengenai cinta. Kalau kita tanya cinta itu pada kanak-kanak yang umur 6 tahun, 7 tahun, mereka tak faham apa, nana aja. Dek, apa cinta dek? Nana aja, tak tahu apa. Tetapi apabila kita tanya apakah maksud cinta, definisi cinta kepada remaja-remaja yang berusia belasan tahun, ya, pada usia tersebut mereka sudah mula dapat memberi sedikit definisi cinta. Dan kalau saya tanya adik-adik semua, ya, apakah maksud cinta, tentu sekali pelbagai orang memberi pelbagai definisi dan juga maksud. Orang ni kata cinta macam ni, orang ni kata cinta macam ni, orang tu kata cinta ini adalah suka, orang tu kata cinta ialah sayang. Jadi apa pun maksud cinta, secara umumnya cinta ini merupakan satu gambaran kasih sayang yang dipersembahkan dalam bentuk yang berbeza. Jadi untuk kita belajar cinta ni, untuk kita belajar cinta yang dikehendaki oleh Allah SWT, kita nak belajar dengan siapa sebenarnya? Kita nak rujuk siapa untuk kita belajar cinta ni? Adakah perlu untuk kita rujuk Hitri Roshan dalam filem Munshi Dosti Karoge? Ataupun perlu kita rujuk tentang cinta ni kepada Lee Min Ho, seorang aktris dari Korea, pelakon yang tersohor dari Korea? Ataupun kita nak rujuk para ulama muktabar tentang cinta? Ya, jadi dalam usaha kita untuk mengenal cinta yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu untuk kita rujuk kepada ulama-ulama muktabar. Dan bagi adik-adik yang ingin faham tentang istilah cinta yang sebagaimana yang dikehendaki dalam Islam, ada dua orang tokoh ulama, ya, yang kalau kita nak betul-betul faham tentang cinta ni, dua orang tokoh ulama, kita baca buku dia, yang kita mesti baca buku dia untuk kita faham betul-betul akan cinta ni. Yang pertama ialah ulama tersebut ialah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, yang merupakan seorang ulama yang amat mahir tentang cinta, yang mana beliau telah mengarang sebuah buku bertajuk Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, yang ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, cinta dan rindu menurut perspektif Islam. Dan ulama kedua ialah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang mana banyak mengarang tentang buku tentang hati, tentang cinta dan sebagainya. Jadi tak lengkap kalau adik-adik nak tahu tentang cinta ni, kau tak baca buku karangan oleh ulama tersebut. Dan ulama-ulama ini merupakan orang yang sangat berilmu dan sangat jujur dengan ilmu, dan sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dan apabila mereka banyak ilmu dan dekat dengan Allah Ta'ala, mereka memberi satu definisi cinta yang sangat-sangat adil dan tak ada bias ataupun tak ada mengikut kepentingan diri. Sebab dalam Quran sebut innama yakhshallahu min ibadihi min ulama, yang bermaksud sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang paling dekat denganku ialah daripada kalangan ulama. Itu dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi penting untuk kita rujuk tentang istilah cinta ini, kita rujuk kepada ulama-ulama muktabar. Dan dua orang ulama yang tersebut tadi merupakan satu ulama yang sangat-sangat mahir tentang cinta, dan tak perlu untuk kita rujuk kepada Lee Min Ho atau Hitri Roshan dan sebagainya. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, yang mana
beliau memberi istilah lebih kurang 50 istilah cinta. Banyak sebab 50 istilah cinta. Kerana apa? Kerana setiap orang mempunyai cinta itu pelbagai, memberi tafsiran pelbagai tentang cinta, dan juga mempunyai perasaan yang mendalam tentang cinta. Jadi kesimpulan keseluruhan 50 istilah cinta ni, secara kesimpulannya, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah membahagikan cinta itu kepada 3 kategori. Yang pertama, kata Ibn Qayyim, cinta itu ibarat singa dan pedang. Cinta itu ibarat singa dan pedang, yang mana cinta itu boleh menyebabkan seorang itu jadi lebih hebat. Yang miskin jadi kaya, yang malas jadi raja, yang bodoh jadi pandai. Itulah yang kata Ibn Qayyim, itulah cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada ilmu, cinta kepada guru, cinta kepada perjuangan, dan cinta kepada benda-benda baik. Cinta kepada yang pasangan kita pun, sekiranya kita cinta dengan cara yang betul, cara kita bercinta ialah dengan cara kita menyediakan diri kita, meletakkan diri kita dengan ilmu rumah tangga, dan mempersiapkan diri kita, itu juga akan cinta yang akan mengubah seperti singa dan pedang. Kita lebih berkualiti. Itu pertama, kategori pertama. Kategori yang kedua, kata Ibn Qayyim, cinta itu seperti bencana yang besar. Daripada keseluruhan kesimpulan 50 istilah cinta ni, yang kedua, kata Ibn Qayyim, cinta itu seperti bencana yang besar. Dan kita boleh lihat kat dunia ini, disebabkan oleh cinta, banyak tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin jatuh. Sebagai contoh, Bill Clinton, yang merupakan seorang bekas Presiden Amerika Syarikat, disebabkan oleh cinta, masalah cinta, ada skandal dengan perempuan rumah putih itu, satu pengkat yang naik. Lepas tu tak boleh naik, orang tak bagi naik dah, terus jatuh, mengundi terus kalah. Dia hantar isteri dia, Hillary Clinton, dengan isteri-isteri dia sekali, mereka tolak. Sebab mereka tak mahu satu tokoh ini rosak dengan cinta. Dan begitu juga yang berlaku kepada Tiger Woods, ataupun harimau kayu. Bahasa kita lah harimau kayu, Tiger Woods. Yang pada akhirnya beliau merupakan seorang pemain golf yang paling handal di dunia. Sekali hayung kayu golf ratus-ratus juta dapat. Tetapi apabila ada masalah tentang cinta, ada skandal dengan banyak perempuan, orang semua tolak dia. Yang tanya kayu golf, tarik balik kayu golf. Yang tanya jam tangan, tarik balik jam tangan. Yang tanya topi, cap ni, mahal cap dia, orang tarik balik. Sebabnya mereka tak nak satu tokoh yang ada masalah tentang cinta. Itulah disebut sebagai cinta seperti bencana yang besar. Dan kategori yang ketiga, yang ketiga itu cinta seperti arak yang memabukkan. Sebab orang bercinta ni kadang-kadang dia nampak dia tak ada senang pemikiran dia. Saya pernah masa saya bertugas di klinik kesihatan sebab berenang, yang mana saya didatangi oleh 2 orang pasangan yang nak kahwin, yang mana mereka ni datang buat ujian untuk HIV test sebagai ujian perkahwinan. Lepas tu bila diperiksa, yang lelaki negatif, alhamdulillah tak ada HIV, dan yang perempuan positif HIV. Semua panggil dia. Saya tanya, yang pasangan awak ni, yang wanita ni, positif ada HIV, ada AIDS. Faham HIV apa? Faham faham. Sebab engineer ni lain sikit, takut tak sama dengan istilah medical. Dia faham Jadi saya tanya yang wanita tu, dari mana kamu dapat ni? Tadi saya tanya. Dia kata, saya telah melakukan hubungan kelamin dengan banyak orang. Dia kata, itu sumber saya dapat HIV ni. Dan waktu saya tanya yang lelaki tu, kamu nak kahwin? Setuju tak? Apa ni, ada keputusan setuju untuk kahwin tak? Yang perempuan setuju, lelaki pun setuju juga. Saya kata, boleh, betul. Dia perempuan tak pernah setuju sebab dia memang ada HIV. Yang lelaki tu, dia setuju juga. Saya pun tak tahu kenapa dia setuju. Nak kata cantik, bagi pandangan mata saya tak adalah cantik sangat. Dan tak cantik pun. Kalau cantik sangat, bolehlah kita kata ada rasional juga. Tak cantik langsung. Bukan kata cantik, bukan saja tak cantik, ada HIV lagi. Dan juga merupakan seorang wanita berzina. Saya tanya dia, betul kamu nak kahwin dengan dia?
Betul, saya nak kahwin. Okey, tak apa. Saya pun suruh yang wanita tu tunggu kat belakang kejap. Saya pun cuba berempah sikit dia. Tengok macam mana, betul pun nak kahwin dengan dia. Dia ni ada satu penyakit HIV tu, HIV dia tahu penyakit yang boleh berjangkit. Kalau berlaku aku berkahwin, berlaku hubungan kelamin, maka dia boleh berjangkit kepada kamu dan juga boleh berjangkit kepada anak dalam kandungan. Saya pun brainwash dia dekat setengah jam. Lepas tu saya tanya soalan terakhir. Jadi setuju tak untuk kahwin? Setuju, dia kata. Banyaklah, dia kata tak pernah nak macam mana. Itulah yang disebut seperti cinta itu seperti arak yang memabukkan, yang menyebabkan kadang-kadang mata kita buta. Kita cuma nampak kebaikan saja. Dah cinta sangat sampai ada HIV atau keburukan yang di depan mata yang zahir dan jelas, tak nampak pun, kita cuma nampak sedikit kebaikan. Ya? Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi dalam usaha untuk kita dapat cinta ini ada ranking-ranking dia. Ya, yang mana ranking pertama untuk kita cinta ialah tak lain tak bukan ialah cinta kepada Allah SWT. Yang kedua ialah kepada Rasulullah SAW. Seperti dalam satu hadis Nabi, ya, berbunyi salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara sekiranya ada dalam diri kita, kita akan memperolehi kemanisan iman. Dia kata Nabi, yang pertama, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta pada segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan kita cinta kepada seorang itu tak lain dan tak bukan melainkan kita cinta kepada Allah. Kita cinta kerana Allah SWT. Dan yang ketiga ialah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yalqa fi nar. Dan kita benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kita benci dan kita dicampak ke dalam api neraka. Sekian, itu saja untuk persoalan pertamanya. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Dr. Farhan. Mungkin mahasiswa CGMP masih dalam keadaan loading sebenarnya. Berarti dia senyap sikit tu. Dia sedang dia kata loading. Dia tengah loading. Mungkin lagging sikit. Sekejap lagi dia akan nampak lah dia punya kepantasan dia menangkap maklumat. Masih lagi dalam keadaan mendengar lagi. Baik, jadi tadi kita dah dengar dari si cerita ni. Doktor dah cuba untuk mendefinisikan cerita berdasarkan rujukan ulama-ulama mutabar. Jadi suka kita beritahu cinta ni tadi kepada Allah dan Rasul. Sekarang berkenaan dengan hubungan kita tertarik kepada yang lain pada jenis kita. Kita takkan cinta yang sama jenis dalam forum ni. Kita cinta yang lain jenis kan. Jadi tanpa buang masa, mungkin Ustazah Fatimah Syarhah boleh menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan adab fitrah pergaulan lelaki dan perempuan. Dengan segala-galanya, kita silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد الموحى إليه من ربه نور والقلم وما يسطرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya agak bergaya dengan sampingnya. Seterusnya kepada Cik Abang sayang, my sweetheart, Bapa Misali untuk Al-Hawra Mansurah dan Al-Qasirah Talfina. Seterusnya para VIP untuk program ini, Encik Zulkifli, dan mungkin ada beberapa orang pensyarah yang sudah hadir. Dan seterusnya EJK pelaksana program ini, kamera woman kita. Dan seterusnya adik-adik yang agak sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, adik yang perempuan tak rasa jauh sangat ke dengan akak? Cuba dekat sikit ke sini kot, boleh ke? Okey, adik-adik yang akak muliakan kerana
Kalau segan tak apa, duduklah kat situ. Kalau rasa jauh sangat, main dekat sikit kat sini. Saudara moderator tanya akak tentang adab pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. Sebelum akak cerita tentang adab pergaulan lelaki dan perempuan, Dik, cuba kita jelaskan dulu kenapa kita perlukan adab antara lelaki dan juga perempuan. Ya, tak boleh ke kita jadi macam kucing, bila nampak si dia terus miau, pergi kejar terus. Tak boleh ke? Ataupun jadi macam malaikat, bila tengok si dia, ya, terus lari, tak peduli sampai ke akhir usia. Kita manusia. Bila sebut manusia, kita ada rasa tertarik dekat pasangan, dekat lawan jenis kita, ya. Ada magnet yang sangat kuat menarik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita sebagai manusia, Allah faham fitrah ini. Adik terkagum, tersuka, tersyok dekat si dia, Allah faham, ya. Allah tak suruh adik nak hapuskan perasaan fitrah itu. Cuma Allah bagi peraturan supaya apa? Supaya kita dapat salurkan fitrah itu secara terhormat, secara bermaruah, secara selamat. Adik yang akan menyaksikan, Allah bagi peraturan sebab dia sayang kita. Dia tahu kita ni lemah, Dik. Kalau kita menghampiri jalan-jalan zina, kalau kita tertarik dekat si dia, kita ikut sesuka hati kita saja, ya. Bimbang nanti kita jadi tak berdaya, kita jadi orang yang berbuat maksiat. Dan kalau kita terbuat maksiat, Dik, kenikmatan buat maksiat tu dia sekejap saja, tapi azab dia boleh mendera hidup kita hingga ke akhir usia. Beza dengan hidup kita penuh dengan kebaikan. Kepenatan untuk buat kebaikan sekejap juga, tapi pahalanya, kemanisannya boleh kekal sampai ke syurga. Sebab tu kita perlukan adab, kita perlukan peraturan supaya antara lelaki dan perempuan ini ada urusan yang berjalan secara profesional, secara penuh dengan akhlak, secara tak membabi buta. Barulah hidup kita ni insya-Allah takkan ada air mata yang menangis kecewa, takkan ada perut yang gunting seorang-seorang. Kalau dulu, Dik, orang buang bayi ni, dia buang flash kat toilet, itu biasa kita dengar kan? Campak dari bangunan itu pun biasa kita dengar. Tapi sekarang generasi Y yang bijak pandai ni, mereka buat maksiat kalau nak bunuh baby pun secara berstrategi. Ada orang yang dia ambil baby, dia letak dalam blender, dia blend baby dia sampai patah tulang-tulang lembut baby. Kepala baby habis hancur dalam blender tu. Supaya apa? Supaya nak hilangkan bukti. Kalau kat Eropah sana lagi dahsyat, macam-macam yang mereka buat. Ada yang simbah asid dekat baby, ada yang tanam baby hidup-hidup, dan macam-macam lagi. Sebab apa? Ada tak ada adik pernah dapat SMS daripada si dia? Dia tangkap ke adik, dia cakap macam ni, awak jom berzina? Ada tak? Tak ada kan? Fitrah manusia tak suka berzina ni, Dik. Buat maksiat mereka tak suka. Tapi sebab mereka berani hampiri yang kecil-kecil tu, yang ringan-ringan tu, maka sampai satu tahap mereka jadi tak berdaya. Mula-mula chatting, lepas tu dating, lepas tu meeting, akhirnya bunting. Ketika telah banyaknya berlaku macam-macam kes, ya, pembuangan bayi dan sebagainya. Adik yang akan mengikan, adik pernah tengok tak wajah beruang kat zoo negara? Pernah tengok? Tak pernah pergi zoo? Kesian. Ada zoo tak kat Kahang ni? Ada, pergi zoo sekali. Adik pernah tengok tak wajah beruang? Cuba bayangkan seekor beruang yang garang mukanya, giginya menyeringai, kukunya macam tu, sedia mencengkam, dia melompat masuk ke dewan ni, ke musola ni. Apa jadi kat kita semua? Takut kan? Akak nak nyorok belakang cik abang akak, ada hero. Adik nak nyorok kat mana? Semua orang takut kan? Ya? Cuba bayangkan pula seekor nyamuk yang kecil, dia masuk kat masjid ni. Apa jadi kat kita? Tak heran pun kan, sebab nyamuk. Kalau kita ikut statistik, orang yang mati di bahang pak beruang dengan orang yang mati digigit nyamuk, mana lagi banyak? Nyamuk.
macam-macam penyakit dibawa oleh nyamuk kan doktor? Antaranya apa ya doktor? Dengue doktor kata, JE, chikungunya ya. Lagi? Malaria, tak terkira banyaknya penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Sebab tu lagi, kalau kita ambil ringan benda kecil-kecil ni ya, kita nak ambil consider benda besar-besar je, bimbang benda kecil-kecil inilah yang akan bawa kemusnahan dalam hidup kita. Dan risaunya, wajah zina yang menggerunkan seperti wajah beruang itu dihias-hias oleh syaitan, dia menjadi secomel wajah teddy bear. Kita ada SMS, tak penting pun ya, kita hanya tanya dia, awak esok hari apa? Tanya dia, tanya si dia juga ya. Maka benda-benda kecil-kecil macam ni lah akhirnya bawa kita makin jauh dan makin jauh. Ada yang akan mulakan asal muamalat urusan antara lelaki dan perempuan adalah mubah, ibahah, harus, boleh. Adik nak berurusan persatuan ke, berurusan jual beli ke ya. Berurusan apa lagi ada kat sini? Ya. Apa lagi? Apa? Assignment ya. Assignment tugasan al-musyawarah ke. Asal hukumnya adalah harus, boleh. Tapi kalau adik rasa nak SMS dia pada pukul 1 pagi, lepas tu SMS tu pula ya nak dihantar lagi pada pukul 2 pagi, kemudian dia 3 pagi, 4 pagi. Itu urusan ke alasan ya? Ketika itu adik perlulah minta fatwa hati. Kata Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu apa yang kamu rasa tenang dalam hati, dan keburukan itu, al-ithmu itu ialah apa yang kamu rasa halka fi nafsi wa karihta an yattali'a alaihi nafs. Kamu rasa taraddud, kamu rasa tergerak terus di hati kamu, kamu rasa was-was, kamu rasa takut orang tahu. Itu maknanya urusan dah bertukar menjadi alasan. Ada pergaulan lelaki dan perempuan, adik boleh berurusan, tapi adik kena jaga hati adik dengan Allah. Ini urusan ke alasan? Urusan itu ialah apa yang adik mampu jawab depan Allah, itulah urusan. Dan alasan itu ialah apa yang adik rasa benda-benda, rasa tak tenang, rasa tak tenteram, rasa nak buat benda-benda lara dan leka. Ataupun dua istilah yang adik boleh pegang ialah bila adik berurusan antara lelaki dan perempuan, adik pegang hormat dan juga selamat. Hormat ni ialah tak ada tepuk tampar, bergurau senda yang keterlaluan, lawak sikit-sikit dalam society tu tak ada masalah ya. Tapi lawak yang keterlaluan asyik sampai kat luar kelas duduk dengar adik berdua duduk gelak ketawa, yang tu kita boleh elakkan sebaik-baiknya. Dan seterusnya selamat ni maksudnya adik tak perlulah nak meeting-meeting 3 orang lelaki, 3 orang perempuan sampai 2 pagi. Tak selamat tu kan? Sebab ketika itu banyak mata sedang terlena. 6 pasang mata lagi je yang sedang bermeeting dekat UMP. Bimbang takut-takut jadi benda lain pula nanti ya. Okey, aku rasa cukup setakat tu. Kita jumpa di round kedua. Terima kasih Ustazah atas adab pergaulan lelaki dan perempuan. Mungkin kita tak perlu risau berkenaan dengan meeting sampai pukul 2. Kan pengetua sebab kita dah ada larangan keluar masa sebab pukul 12. Dia baru dia laksanakan. Tapi insyaAllah itu juga salah satu daripada usaha kita melengkam beberapa begini. Jadi kita dah dengar kenaan dengan adab. Sebelum tu definisi. Sekarang kita menuju ke arah cinta itu, fitrah versus fitnah. Contoh betul saya, contoh yang bukan betul, contoh saya dalam meminat perempuan ni berdosa. Sebelum kahwin kan tak ada cinta. Saya dah lama ada perasaan, tapi senyap gitu kan, nanti kena tolak saja, malu. Tak boleh jadi moderator ni. Tapi itulah Ustaz. Jadi mungkin kita boleh dapat pandangan berkenaan cinta, fitrah atau fitnah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih sekali lagi buat Tuan Moderator, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi cinta itu yang kita tahu, cinta itu merupakan satu fitrah yang apabila kita tidak pandai menguruskannya akan menjadi satu fitnah. Dan apakah itu fitrah? Apakah maksud fitrah? Fitrah ini merupakan satu benda yang kita tak baca pun dan akan datang sendiri. Macam kita tengok satu atom, satu sel, satu atom, dia fitrah dia ada elektron yang bercas negatif dan proton yang bercas positif dan neutron yang cas neutral. Betul ke ya? Satu benda fitrah cinta ni. Itu untuk fitrah itu satu benda yang kita tak perlu ajar pun dia akan datang sendiri. Begitu juga dengan cinta. Tak ada ibu bapa ajar nanti bila kamu dah masuk umur 12 tahun bila jumpa orang cantik macam ni kamu kena rasa cinta pada dia. Tak ada. Dia secara otomatik akan datang sendiri. Jadi terus sangat cinta ini sampai ada orang kata tak boleh, haram dan sebagainya. Buruk sangat cinta ini sampai orang kata larang, tak boleh beri dan sebagainya. Dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adik-adik perlu ingat bahawa Islam itu merupakan satu agama yang bukan anti kepada cinta, dan Islam itu bukan memusuhi cinta, dan Islam itu merupakan agama yang tidak melarang kepada cinta. Bahkan Islam itu merupakan satu agama yang diturunkan untuk memberi panduan tentang bagaimana cara-cara bercinta yang sepatutnya. Jadi adik-adik yang dimuliakan kerana Allah Ta'ala, Islam ini merupakan satu agama yang adil, yang memberi panduan untuk kita bercinta ada dengan cara-cara dan syarat-syarat dia yang tidak seperti sebahagian daripada agama lain. Kalau tengok agama sebagai contoh agama Buddha, dia tengok agama yang untuk sami dia katakan nak jadi sami ni tak boleh berkahwin, yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Begitu juga dengan dalam agama Kristian, siapa-siapa yang dipadai mereka dilarang untuk berkahwin, yang menentang, bertentangan dengan fitrah manusia. Itulah yang menyebabkan banyak skandal homoseks kepada kanak-kanak dan sebagainya dalam gereja, banyak sangat. Ya, dan cinta ini kalau kita kaji sejarah cinta, cinta ini merupakan satu benda yang berasal dari syurga. Yang mana apabila Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam dengan segala kemewahan, segala kenikmatan dalam syurga, tetapi Nabi Adam masih rasa tak lengkap sebab tak ada pasangan. Maka Allah Ta'ala menjanjikan pasangan yang kita sebut sebagai Hawa, ya, Hawa isteri kepada Nabi Adam. Maka disitulah lahirnya cinta, yang mana cinta itu berasal dari syurga. Dan selepas dari syurga itu Allah Ta'ala mendamparkan cinta ke bumi sebagai ujian kepada kita. Sama ada kita mampu untuk menggunakan cinta ini untuk kita bawa semula ke syurga, ataupun kita tidak mampu dan kita menyalahi guna cinta dan kita akan tak mampu untuk sampai ke syurga, sampai ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi cinta itu merupakan satu fitrah, ya, yang mana kita tengok dalam satu sirah yang mana pertemuan antara puteri Rasulullah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan suami beliau, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana pertemuan mereka pada malam pertama, ada dialog malam pertama antara dua orang ini, Sayyidina Ali dengan Fatimah, yang mana pada malam pertama Fatimah tanya Sayyidina Ali, dia kata, wahai Kakanda, tahukah Kakanda bahawa sebelum kita berkahwin ini, Dinda ada rasa cinta kepada seorang pemuda sebelum ini. Maka terkejut Sayyidina Ali. Terkejut. Betulkah Dinda? Jadi bolehkah Kakanda tahu siapakah pemuda tersebut? Ini bermakna Kakanda telah melukakan hati Dinda dengan mengakui Dinda, sedangkan sepatutnya orang yang Dinda cintai itu berkahwin dengan Dinda. Jika begitu, kata Sayyidina Ali, Kakanda sudi untuk menceraikan Dinda agar Adinda dapat bersama dengan orang yang dicintai itu. Maka Fatimah dia senyap senyum je. Lama-lama setelah dia besar tu, akhirnya Fatimah kata,
Sesungguhnya orang yang dinda cintai sebelum dinda berkahwin ialah tak lain dan tak bukan ialah kekanda itu sendiri, Sayyidina Ali sendiri. Maksudnya sudah wujud rasa cinta antara Sayyidina Ali dan juga Fatimah sebelum mereka berkahwin. Tetapi mereka mampu menguruskan rasa cinta mereka, dan tak ada pun, sebab mereka dah saling cinta mencintai, tak ada pun, sebab mereka tahu kan dah sama-sama saling suka, mereka tak ada pun bagi janji bahawa rumah ataupun naik untuk rambut bersama-sama. Dan diriwayatkan, dia sebelum Fatimah Az-Zahra dipinang dinamai oleh Sayyidina Ali, ada beberapa orang sahabat Nabi cuba bagi lamar Fatimah Az-Zahra, iaitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dan sebagainya. Jadi Sayyidina Ali apabila dia melihat buah hati dia, orang dia suka dinamai oleh orang lain, apakah tindakan dia? Tak ada pun dia kata, oh tak apa dinda, kita pergi lari kahwin dekat Siam. Tak ada pun, dia senyap saja, sebab dia mampu untuk menguruskan rasa cinta yang ada pada diri dia. Sebab cinta itu bukan satu benda yang fitrah. Tak salah ada cinta, tetapi kalau kita salah menguruskannya, kita asyik ingat je dia, ingat je muka dia, ya, ada lesuh bibir, ada jerawat batu 3-4 biji kat muka dia, asyik ingat je sampai tak belajar dan sebagainya. Itulah yang boleh menyebabkan fitnah. Tetapi kalau kita ada rasa cinta, tetapi kita menguruskannya, katakan kalau kita ada kemampuan, ada pekerjaan, ada kerja nanti, ada kemampuan, ada pekerjaan dan sebagainya, ada keuangan yang stabil, pinanglah, tak ada masalah. Tetapi kalau masih di tahun 1 lagi, tak ada kemampuan, belajar pun gagal, pula tu satu grup dengan dia, dalam satu grup, yang satu grup lagi. Hari ini jumpa, esok jumpa, Allah, asyik terbanyak dia. Maka bagaimana cara untuk kita mengatasi perasaan rasa fitrah tersebut? Ya, perlu kat sini, yang pertama perlu untuk kita istighfar. Kita istighfar banyak kali untuk kita menguruskan rasa fitrah tersebut agar tidak menjadi fitnah. Itu cara pertama. Cara kedua, kita cuba tanam dalam diri kita, sekiranya dia cantik ataupun sekiranya dia handsome sangat-sangat, kita tanamkan diri kita bahawa pencipta kepada dia, si dia yang cantik ini jauh lebih handsome dan jauh lebih cantik dan jauh lebih sempurna daripada dia. Baru kita nampak kebesaran Allah Ta'ala, nampak dia cantik. Tentu sekali yang menciptakannya jauh lebih cantik, jauh lebih sempurna. Yang ini untuk kita menaikkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Dan cara ketiga, katakan kita dah cinta sangat, berguling-guling dah, nak belajar tak boleh, balik kuliah, duduk atas katil, letak tangan atas dahi. Cantik betul. Macam mana ni? Orang duduk belajar dan kita duduk hari-hari macam itu je. Nak tacklekan, dia marah nanti. Tak orang dia marah. Jadi asyik ingat macam tu je. Jadi antara cara ketiga yang boleh kita lakukan untuk kita mengatasi rasa kagum kepada dia itu, kita ambil satu tips yang diberikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibn Mas'ud. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, apabila kamu telah kagum pada seorang itu, maka ingatlah akan kejelekannya ataupun keaibannya. Kata Ibn Mas'ud. Dan kita boleh bayangkan bagaimana mungkin dia cantik. Kita boleh bayangkan bagaimana mukanya ketika dia sedang berak sebelit. Moderator, pernah sebelit? Tak pernah ya? Contohlah ya. Tapi ini bukan kata saja, tetapi kata sahabat Nabi. Kata seorang sahabat Nabi, Abdullah Ibn Mas'ud, yang mana Nabi iktiraf akan ilmu yang ada pada Abdullah Ibn Mas'ud ini. Sebab dalam satu hadis Nabi kata, belajarlah Al-Quran daripada 4 orang, dan salah seorangnya ialah Abdullah Ibn Mas'ud. Dan kata Ibn Mas'ud, sekiranya kamu dah kagum pada seorang itu, ingatlah akan kejelekannya. Kita fikir bagaimana mukanya semasa berak sebelit, ataupun bagaimana mukanya sedang batuk berkahak, ataupun bagaimana wajahnya ketika sedang korek hidung, ataupun bagaimana wajahnya ketika tercekik tulang. Sebab ini bukan untuk merendahkan dia, tetapi untuk mengurangkan rasa kagum kita kepada dia, dan juga untuk kita nampakkan kebesaran Allah Ta'ala. Manusia ini tak seberapa pun, Allah Ta'ala lebih hebat dan lebih sempurna. Jadi itulah secara kesimpulannya,
cinta itu merupakan satu fitrah. Fitrah iaitu fitrah ini merupakan satu benda yang tak perlu ajar, benda akan datang sendiri. Dan perlu untuk kita uruskan rasa fitrah tersebut supaya tidak jadi fitnah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Dr. Farhan di atas penerangan berkenaan dengan cinta fitnah atau fitrah. Baik, sebab tu saya nak buat kenyataan pulka. Jangan bayangkan wajah saya ketika saya sebelum. Baik, kita dah dengar berkenaan dengan definisi. Kita dah tahu definisi ni. Adab pun kita dah tahu ya. Nak bergaul jangan bagi alasan, berurusan bukan beralasan. Kemudian dari segi kita tahu lagi lebih mendalam berkenaan dengan fitrah, cinta atau fitnah. Jika tadi ada di awal forum tadi, mungkin Dr. Farhan ada menerangkan sedikit demi sedikit berkenaan jenis-jenis cinta, seperti cinta pada Allah, pada Rasul. Mungkin Ustazah Fatimah Syahab boleh memperjelaskan lagi cinta jenis-jenis yang kita tidak fikirkan lagi. Mungkin kita hanya terfikirkan cinta antara berlainan jenis. Mungkin Ustazah Fatimah boleh menerangkan cinta-cinta yang jenis-jenis yang lain. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih atas soalan yang sangat baik. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, dan beliau ini merupakan anak murid favorit kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam bukunya yang terkenal dah pun disebut oleh Dr. Farhan Hadi tadi, Rawdatul Muhibbin Madrasatul Mushtaqin. Kalau adik masih ada voucher 200 tu, kak nasihatkan beli buku ni untuk faham tentang cinta daripada para ulama yang muktabar. Ya, ada terjemahannya. Kata beliau, cinta ini ada 3 jenis, dek. Yang pertama sekali ialah cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kerana Allah. Dan yang ketiga, cinta bersama Allah. Adik-adik yang akak muliakan, kita tengok satu persatu ya. Cinta kepada Allah, ini hakikat cinta. Cinta paling agung, cinta paling asal. Dan cinta-cinta lain itu hanyalah cabang kepada cinta yang agung ini. Cuba adik bayangkan, hidup kita sebulan tak ada air, apa jadi kat badan kita? Mati, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada udara, ya, tak ada tempat tinggal, apa jadi? Tak best kan hidup ni? Itu baru fitrah kita kepada minuman, makanan. Kita rasa berhajat sangat pada minuman, makanan. Jauh lebih besar daripada itu hajat kita kepada pencipta, kepada keperluan kita ni. Pencipta kepada air kita, pencipta kepada nasi kita, pencipta kepada karipap kita, ya? Jauh lagi kita hajat pada dia. Tapi kenapa dia ramai orang tak rasa feeling sangat hajat pada Allah ni? Pada bekal rasa feeling, ya? Ataupun pada nasi biryani ke, ya? Rasa feeling hajat tu. Tapi pada Allah tak rasa sangat. Kenapa, dek? Agaknya kenapa? Sebab kita tak berapa nak kenal Allah. Selagi kita tak kenal Allah, kita susah nak hadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita kenal Allah? Adik pernah tak masa kecil-kecil dulu kan tertanya-tanya, kenapa aku tak nampak Allah, ya? Allah tu kat mana? Pernah tak tanya? Ke tak tanya macam ni, ya? Mak, kenapa adik ada kat atas di muka bumi? Ya? Adik kemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya every Muslim born scientist. Kita semua ni lahir seperti saintis yang tertanya-tanya, yang nak tahu, yang ada logik lidah dia, yang mencari-cari. Itu fitrah kita semua, lumrah. Kat mana Allah ni? Terjawab tak lagi soalan adik masa kecil-kecil dulu? Kat mana Allah? Di mana Allah? Betul tak betul Allah tu ada? Kalau ada, kat mana Allah? Cuba tunjuk Allah tu kat mana? Sejauh mana kita kenal Allah? Adik yang kak muliakan, kita ni maha kecil. Macam mana kita nak tengok Allah yang maha besar? Cuba adik bayangkan seekor semut kecil duduk kat belakang sofa ni. Agaknya mampu tak dia nampak adik kat depan ni? Nak tengok sofa secara keseluruhan pun dia tak mampu sebab dia kecil sangat.
Ya, kita hidup kat atas muka bumi ni, kita tahu bumi ni bulat kan? Bumi ni berpusing. Dan pernah Kak baca artikel oleh Dr. Farhan Hadi, best sangat. Dia kata bumi ni, ya, ibarat kapal angkasa yang bergerak mengelilingi matahari. Sebab tu kita semua patut bangga, kita sedang ni naik kapal angkasa yang terbesar di dunia, sedang mengelilingi matahari. Kita tahu bumi tu bulat. Kita pernah nampak ke? Pernah tak nampak? Tak pernah kan? Nampak gambar juga ya? Sebab apa kita nampak gambar tu? Sebab ada bantuan teleskop. Ya, teleskop yang dilepaskan ke angkasa sana, dia rakam sikit gambar, kita nampaklah, oh rupanya bumi ni berpusing. Rupanya ada lagi planet-planet lain. Rupanya ada lagi galaksi. Dan adik tahu tak, bumi kita ni duduk kat dalam sistem suria. Semua tahu kan? Sistem suria itu sebenarnya satu dot saja daripada galaksi Allah. Galaksi terdiri daripada ribuan bintang. Dan Allah memiliki berjuta-juta galaksi. Subhanallah, itu baru ciptaan Allah. Maha besar, kita tak mampu nak pandang dengan mata kasar kita. Apatah lagi pencipta Allah yang maha besar, yang ciptakan galaksi, yang ciptakan sistem suria, yang ciptakan planet bumi, yang ciptakan kita ni. Lagilah kita tak percaya nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Benda kecil sekalipun kita tak mampu nak tengok ya. Dalam tangan kita ni kan ada DNA, nampak tak nampak DNA? Tak nampak. Kalau kita ada bantuan mikroskop, baru kita nampak. Sebab tu logik akal kita menyatakan kita nak tengok kebesaran Allah, kita perlukan bantuan. Bantuan apa ya? Bantuan Rasul, bantuan Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk ajar kita. Setakat ni dah berapa lama dah adik tak baca Quran? Minggu ni berapa kali dah baca Quran? Jawab dengan Allah. Kalau kita hidup jauh daripada bantuan kita, daripada Al-Quran, bukan setakat baca, kalau boleh nak faham maksud dia, nak tengok terjemahan dia, barulah kita akan ada rasa feeling tu. Rasa nampak kebesaran Allah, rasa Allah tu dekat, Allah tu sayang kita, Allah sedang berkata-kata dengan kita, Allah pujuk segala kesedihan kita. Ada yang akan punyukan. Allah tak kenalkan dirinya kepada kita dalam bentuk zat, rupa. Tapi Allah kenalkan dirinya kepada kita dalam bentuk nama-nama, sifat-sifatnya yang mulia. Al-Asma'ul Husna. Kata Allah dalam Al-Quran, Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Aku ada nama-nama yang baik, maka serulah aku dengan nama-nama yang baik itu. Kita akrab tak akrab dengan nama-nama Allah ni? Adik akan mulakan berbelai malam ini, detik dan saat ini. Cuba adik amalkan satu tips yang sangat berharga yang boleh adik wariskan sampai ke cucu cicit adik selama-lamanya. Hidup akan bahagia kalau adik akrab dengan Al-Asma'ul Husna. Kalau adik rasa susah nak faham ilmu, cuba adik seru, Ya Hadi Ya Nur, wahai yang memberi petunjuk, wahai yang memberi cahaya. Seru banyak-banyak kali, InsyaAllah Allah akan bagi ilham, bagi rasa rajin dekat adik, bagi adik lebih mudah faham untuk belajar ya. Jadi akan terfikir teknik-teknik yang lebih bagus, teknik study group ke ya, teknik proaktif, ajak kawan-kawan, buat nota sama-sama, saling tolong-menolong. Adik akan jadi kreatif begitu. Kalau adik rasa barang adik selalu hilang kat hostel, handphone kena curi, laptop kena curi, cuba adik mengadu kepada Ya Hafiz, Ya Hafiz. Ngadu dekat dia, Allah itu maha memelihara ya, Hafiz tu maksudnya memelihara. Dan kalau adik rasa kat rumah mak ayah susah nak solat, adik-beradik asyik gaduh saja, kawan-kawan suka rompat, suka cerita adik kat belakang, cuba adik gaduh kepada Ya Wadud. Wahai Allah yang mempunyai kasih sayang, Ya Rahman Ya Rahim. Supaya Allah sebarkan kasih sayang itu, tautkan hati-hati adik dan tautkan hati mak ayah kita, keluarga kita yang kita sayang kepada cinta Allah, cinta sebenar-benar cinta, cinta yang takkan kenal kecewa. Seterusnya dek, kalau adik nampak rizal adik tinggi, adik puji Allah, Ya Rafi', Ya Rafi'. Wahai Tuhan yang memberi adik ketinggian, supaya dia nampak adik ni seorang hamba yang bersyukur. Kalau rizal yang rendah pun tak apa, bila kita ada Allah, hati kita akan terpujuk. Nyahlah segala duka, yang ada cuma bahagia bila
bila ada cinta pencipta. Okey, banyak sangat yang akak nak share. Kalau sebut cinta Allah ni mungkin boleh buat forum lainnya di mana Allah di hatiku ke tajuk ya. Akak cuba ringkaskan sikit je. Yang kedua ialah cinta kerana Allah. Bila adik cinta mak ayah kerana Allah, adik cuba jadi anak yang terbaik untuk mak ayah. Walaupun mak ayah kita hari ni macam-macam. Ada yang bermata RM, ada yang asyik kutuk jati diri adik-adik, ada yang susah nak memahami, ada yang suka bangkang je. Adik baru nak sampaikan hasrat adik hari ni, dia semalam dah bangkang dah. Tu mak ayah hari ni. Macam-macam jenis kan. Tak apa, mereka tetap yang terbaik untuk kita. Sebab kita, ya, bukan kita yang pilih mak ayah tu, tapi Allah yang pilihkan mak ayah tu untuk kita. Dan tentu mereka lah ibu bapa paling special untuk kita. Dan kita cuba kreatif untuk jadi menara hidayah bagi mereka. Kalau mereka tu pelik-pelik macam-macam kan. Tapi kalau mak ayah kita baik, saleh dan salehah, alhamdulillah. Nak jadi hamba Allah yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Dan kalau adik cinta si dia kerana Allah, kenapa jalannya, pengisiannya perlu dengan leka dan murka? Kenalah saling sama-sama mujahadah, lawan nafsu ya. Supaya apa? Supaya masing-masing kuarantin dulu, masing-masing meningkat, masing-masing jadi hebat, dan disatukan nanti dalam keadaan dua-dua bersih, dua-dua takut kepada Allah. Dan bila ada masalah dalam rumah tangga, insya-Allah dua-dua akan balik kepada Allah, akan senang temu penyelesaiannya, dan hati senang bertaut kembali. Sebab rumah tangga itu ada Allah. Dan kalau adik sayang kawan adik, cuba tengok kawan baik sekejap kat sebelah ya. Kalau tengok kawan adik tu, adik sayang dia kerana Allah, dia takkan jadi lesbian, homoseks ke, gay ke. Sebab kalau sayang tu kerana Allah, dia akan ada satu persahabatan yang takut kepada Allah, yang saling tolong-menolong, ingatkan kawan kita kepada Allah. Adik pernah tak cakap I love you kepada kawan adik? Tak pernah cakap? Siapa pernah cakap? Cuma angkat tangan. Yang lagi? Takut apa? Takut polas ke apa? Adik kat muda ini sunnah tu adik. Pernah seorang sahabat, dia suka sangat dekat seorang sahabat ni. Dia pun cakap dekat Rasulullah, ya Rasulullah, aku suka dekat sahabat tu. Kebetulan sahabat tu lalu. Rasulullah kata, kalau kamu suka dia, ya, luahkan kepadanya. Dia sama-sama lelaki ya, bukan lelaki perempuan ni. Luahkan kepadanya. Dan orang yang menerima luahan kasih sayang daripada saudaranya, sunat untuk dia jawab ya, ahabbaka allazi ahbabatani la, saya pun sayang awak sebab awak sayang saya kerana Allah. Ini kemanisan-kemanisan yang adik patut grab sekarang sebelum nikah ni. Rasailah tempoh adik siapkan diri dengan jadi sahabat yang terbaik untuk kawan adik. Cuba tanya kawan sebelah adik tu, selama ni kata-kata adik banyak melukakan ke ataupun banyak memberi motivasi? Sikap adik selama ni banyak memberi kasih sayang ataupun banyak memberi pelempang ke? Ya? Adik akan menjaga. Kalau alam persahabatan ni pun adik dah cuba jadi yang terbaik, percayalah nanti adik dah nikah, adik akan jadi pasangan yang terbaik, yang the best, yang sporty, yang memahami, yang caring, yang sayang dekat pasangan dia. Okey, seterusnya yang ketiga ialah cinta bersama Allah. Allah ngadu dalam Al-Quran dia, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di kalangan manusia ini, ada di kalangan pelajar UNP ini. Sebab pelajar UNP ni manusia kan? Ada di kalangan kita kat sini ni ya, sedang meletakkan tandingan-tandingan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sayang tandingan itu sama macam dia sayang dekat Allah. Celik-celik mata pagi-pagi hari, ingat nak buka FB dulu ya, bukan nak buka SMS Allah ya, email pada Allah. Itu kita takut kita lebih letakkan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun ada FB juga, ada MMS juga ya. Alam sekitar ni semua MMS daripada Allah untuk kita renungkan, kita tafakur. Allah ada email Al-Quran supaya kita baca-baca selalu. Allah ada aturkan saat dating dia dengan kita. Solat kita tu lagi special, bangun tengah malam dua-dua je dengan Allah. Kenapa kita tak rasa feeling nak grab
benda ni. Kalau kita capai, insya-Allah hidup kita akan mampu sentiasa tersenyum sebab penuh dengan cinta. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Fatih Masyarakat atas pendengar yang panjang lebar berkenaan jenis cinta. Mungkin kita boleh buat satu lagi forum, insya-Allah. Kita ke posisi yang kedua yang kita jangkakan. InsyaAllah kita akan dapat merungkai persoalan yang bersarang di lubuk hati kita ataupun telah lama tak terjawab. Mungkin ada perkara yang selama ini kita tertanya-tanya. Mungkin kita lebih menyontoh kepada seperti tadi Ustaz beritahu berkenaan dengan ada yang buang bayi, cinta mereka-mereka yang jauh daripada Allah. Jadi itu yang jauh daripada Allah. Bagaimana kalau mereka yang sebenarnya dekat dengan Allah tetapi sebenarnya mereka senang cinta, berjuang bersama-sama dalam organisasi Islam, tetapi wujud pula cinta yang bernama cinta anti-anti. Jadi bagaimana doktor, boleh ke cinta macam ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pemerintah untuk pusingan kedua. Ada berapa pusingan lagi? Habis dah? Habis dah? Alhamdulillah ya. Jadi adik-adik muslim-muslimah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi apabila kita berbicara mengenai cinta, boleh atau tidak boleh, ada 3 istilah yang perlu kita jelaskan sini. Yang pertama ialah rasa cinta, yang kedua bercinta, yang ketiga berkapal. Yang mana dari segi hukumnya boleh tak boleh itu berbeza antara rasa cinta, bercinta dan juga berkapal. Yang pertama rasa cinta yang saya dah sebut tadi, iaitu satu fitrah, tak ada masalah. Kita boleh uruskan satu fitrah. Rasa cinta, rasa saya cinta, memang suka kat dia, macam mana? Yang kedua bercinta, dan yang ketiga ialah berkapal. Kalau yang pertama rasa cinta tak ada masalah, dibolehkan. Yang ketiga berkapal. Berkapal ini jelas ya, sebab Allah pun dah sebut ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya ia merupakan satu perkara yang kecil dan boleh merupakan satu jalan yang sangat buruk. Dan begitu juga Allah sebut ya, wa qulil mu'minina yaghudduna min absarihim, dan bagi orang-orang lelaki, orang mukmin, hendaklah dia menundukkan pandangannya. Maksudnya tak boleh kapal lah ya. Dan begitu juga kata Nabi, laisa lil mutahabbani mislun nikah. Tidak patut antara dua orang bercinta ini melainkan perkahwinan, kata Nabi. Bercinta tak patut melainkan perkahwinan yang sah. Nabi terus perkahwinan. Jadi jelas ya, kalau berkapal Islam larang. Rasa cinta satu fitrah tak ada masalah. Yang nombor 2 ni kat tengah-tengah ni, jadi isu sikit. Ya, kata Imam Salbana apabila ditanya tentang hukum bercinta, Imam Hasan Al-Banna kata bercinta secara halal itu halal dan bercinta secara haram itu haram. Maksudnya cinta ini hukumnya boleh berubah-ubah berdasarkan apa yang kita buat, apa yang kita faham dan apa yang kita lakukan. Sekiranya kita faham bercinta ini merupakan satu perkara yang kita cinta, merupakan satu perkara untuk kita menyediakan diri kita, mempersiapkan diri kita, menambahkan ilmu dalam diri kita, tak ada masalah. Tetapi sekiranya kita faham dan kita amalkan bercinta cara kebanyakan remaja-remaja orang muda sekarang ni, naik motor sekali, rompek lagi, pergi ke taman berdua-duaan, ya, itu lebih menjurus kepada berkapal. Itu tidak boleh. Maka hukum bercinta secara umumnya ianya bergantung kepada bagaimana kita melaksanakannya. Sekiranya kita melaksanakan dengan cara yang baik, kita tak kita menjaga syariat. Kalau nak jumpa pun jumpa dengan ada wali dalam keadaan yang tidak bukan fitnah, tak ada masalah. Contohnya anda bertunang, nak kahwin, nak jumpa untuk bincang penting, jumpa dengan ada mahram dan sebagainya dalam suasana tidak menimbulkan fitnah, tak ada masalah. Tetapi sekiranya kita bercinta dengan cara kebanyakan orang muda masa sekarang ini, berdua-duaan, bergantung dan sebagainya, itu
tidak dibolehkan. Maka terpulang pada kita tentang bagaimana definisi kita bercinta, sama ada cara yang baik ataupun tidak baik, yang mana hukumnya berbeza-beza. Dan ada pula satu istilah yang seperti boleh tertanya tadi tentang cinta anti-anti. Dia bilang cinta anti-anti ini tak kisah bagaimana penjelmaannya, kita nak mengislamkan macam mana, hukumnya tetap sama antara rasa cinta, bercinta dan juga berkabur. Dan ada satu lagi istilah yang mana cinta anti-anti ini banyak orang istilahkan sebagai couple Islami. Lebih tepat lagi disebut sebagai couple Islami. Dating tapi guna ana cinta anti. Ana uhibbuki lah, ana uhibbuka. Betul ke bahasa Arab? Ana uhibbuki ataupun ana uhibbuka kalau seorang yang perempuan, ya. Guna perkataan ana anta lagi. Ya. Tapi berkapal berduaan, ya, itu pun tidak boleh. Sebabnya dari segi hukumnya tetap berkapal, hukumnya tetap tidak boleh. Walaupun bagaimana kita cuba sucikan dia, kita cuba basuh dia dengan jenama Islam macam mana pun, hukumnya tetap sama, tidak boleh kapal Islami. Secara analoginya macam inilah, ya. Katakan seekor kucing yang tak boleh makan, haramkan sebab ada taring dan sebagainya, ada kuku, ada taring. Maka kita pun tangkap, kita baca bismillah lagi, semulih. Baca bismillah, takbir lagi, bismillahirrahmanirrahim, semulih. Lepas tu lapar, ambil isi dia. Dan kita basuh pun guna air mutlak. Dan basuh dengan nama bismillah lagi. Dan kita potong-potong isi dia buat sate. Dan sebelum bakar tu baca bismillah lagi. Jadi adakah sate kucing itu halal dimakan? Sedangkan kita basuh dengan nama Islam, sebelum nama Islam dan sebagainya, hukumnya tetap sama, hukumnya tetap haram. Walaupun kita sebelum baca bismillah, sebenarnya kucing itu memang tidak boleh dimakan. Dan saya pernah semasa saya forum di sebuah IDT lah di Pahang juga bulan lepas, ya, saya tak nak cerita kat mana lah ya. Lepas saya habis forum itu, dia tanya tentang hukum sama, tentang apakah hukum kapal Islami. Dan seperti jawabannya sama, analoginya sama, maka ada satu pelajar ni, dia pun bangun, dia pun tanya soalan. Dia kata dari 7 petala langit hingga 7 petala bumi, ini hang bertanyakan satu soalan. Kalau doktor kata kucing itu haram dimakan kerana bertari dan berkuku, apa akan jadi sekiranya tali itu patah dan kuku itu tercabut? Adakah kucing itu sudah halal dimakan? Lepas tanya dia pun pergi jumpa kawan dia, give five. Saya tengok, ini macam mana ni? Macam saja tanya je. Jadi saya jawab itu cuma alasan sajalah, alasan saja. Ya, jadi setakat itu saja dulu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Farhani atas penerangan yang berkenaan dengan cinta anti-anti. Jadi kita ke persoalan yang terakhir pada malam ini sebelum kita ke sesi soal jawab. Untuk kita dah mendapat penjelasan, pencerahan berkenaan dengan cinta fitnah atau fitrah dan bergalah jenis-jenis cinta. Lepas tu cinta anti pula tu. Lepas tu yang last ni special sikit. Bagaimana mungkin pandangan pribadi ustazah ataupun berdasarkan ulama muktabar dengan nikmat cinta sebelum nikah atau selepas nikah atau dua-dua ataupun tak nikmat pun. Jadi mungkin ustazah mungkin boleh definisikan, kerana ustazah telah bernikah, saya tak boleh lagi ya. Cinta. Jadi dengan segala macamnya diceritakan. Terima kasih atas soalan sangat baik. Kak tengok bila moderator tanya soalan ni, yang lelaki yang perempuan tiba-tiba betulkan tekak duduknya. Macam tu je. Ada yang akan menunjukkan memang berbeza cinta sebelum nikah dengan cinta selepas nikah. Dan berbeza juga orang yang bernikah dalam keadaan dia tiada azab curiga sebelum nikah, ya, dengan orang yang nikah tapi masa belum nikah dulu dia penuh dengan perkara maksiat yang dia buat, dan lepas dah
nikah, dia penuh dengan azab curiga. Beza tu. Jadi adik yang kau muliakan, orang yang menuju ke alam pernikahan dalam keadaan dia persiapkan diri dia. Dia sahut seruan Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ibaratnya begini, dik. Adik pernah puasa kan? Pernah tak puasa? Orang Islam semua pernah puasa kan? Bayangkan satu ketika adik puasa, lapar bukan main ni. Sebab semalam tak ingat sahur, ya? Bila adik buka puasa tu, adik tengok yang ada ialah biskut Mary je. Sedap tak sedap agaknya biskut Mary tu? Memang sedap. Sebab apa? Puasa punya pasal. Air mineral agak dia sedap tak sedap? Bila buka puasa, sedap sebab puasa punya pasal. Beza dengan orang yang ada chicken chop. Hari ni makan chicken chop, ya, breakfast. Tengah hari makan chicken chop, ya. Lepas tu makan malam chicken chop lagi. Siapa pun chicken chop. Esok breakfast chicken chop lagi, dik. Ya Allah, lepas tu tengah hari pun chicken chop. Setiap masa ni chicken chop, ya. Dia tak akan ada satu detik yang dia menghargai chicken chop. Sebab apa? Sebab setiap masa dia ada chicken chop. Berbeza, ni akan nak cerita ni. Berbeza dengan orang yang menahan sebelum nikah. Sebab payah punya menahan tu. Bila dah nikah, detik diijab kabulkan, dia punya berdebar-debar tu lain macam kan bang? Dia ada rasa malu-malu, ya. Ada rasa sebab tak pernah tengok lama-lama kan. Rasa nak tengok lama-lama, nak tengok janggut dia berapa lain. Dia pun teruja nak dengar suara kita sebab tak pernah dengar, tak pernah call yang sia-sia, ya. Jadi malam tu akan penuh dengan kenangan yang mungkin kita akan ingat sampai ke bila bang? Sampai syurga kan? Kan sangat. Dan detik ni dia takkan dirasai oleh orang yang biasa bergaul bebas. Duk biasa SMS, duk biasa call gayut sampai pagi-pagi, ya. Kadang-kadang nak islamikkan sikit dating ni. Lepas tu duduk dalam tepi sungai. Kita mulakan dating kita dengan Al-Fatihah. Lepas tu cakap, Assalamualaikum cinta. Dan si perempuan jawab, Waalaikumsalam rindu. Lepas tu bawa juga mahram, ya. Adik, ya. Yang kecil je adik tu, letak dia duduk jauh-jauh sikit. Ataupun bawa adik perempuan yang mahram dia besar. Adik duduk sini, abang dan kakak duduk dekat-dekat. Sebenarnya konsep mahram tu adalah orang yang boleh mengawal perbuatan si terguna dan dara tu daripada perkara maksiat. Kalau adik kecil ataupun adik-beradik kita yang sama hoha-hoha macam kita, ya, itu tak jalan tu. Okey. Seterusnya banyak lagi, ya, perbezaan antara orang yang cinta sebelum nikah dengan selepas nikah ni. Cinta sebelum nikah, dia penuh dengan dosa. Pandang lama-lama dosa. Nak pegang-pegang tak boleh, dosa. Lepas tu, kalau pergi mana-mana berdua, ramai orang berumpat, ramai orang marah. Tapi kalau kita berdua mana-mana, tak ada siapa nak marah kan bang? Nak khalwat lama-lama pun tak ada siapa nak marah. Sebab apa? Sebab dah nikah. Dan nanti yang kau muliakan, kata Allah dalam surah At-Taubah, afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin. Siapa yang bina-binaannya itu atas dasar takwa kepada Allah, nak dapatkan redha Allah, khair, itu lebih baik. Ataupun orang yang afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa ni, ataupun orang yang man assasa bunyanahu 'ala syafa jurufin harin. Ataupun orang yang bina-binaannya itu di tepi jurang yang nak runtuh. Itu surah At-Taubah ayat 109. Dan kalau adik tengok surah At-Taubah ayat 110, Allah sebutnya, dan orang yang bina-binaannya di tepi jurang nak runtuh itu akhirnya rasa curiga dengan binaannya itu sehingga hancur hati dia. Sebab tu adik akak kata, kalau adik nikah dengan dia tapi sebelum nikah tu penuh dengan maksiat, nanti hancur hati adik dengan rasa terbeban oleh kenangan-kenangan silam yang penuh maksiat tu.
Melainkan ada satu ketika yang adik betul-betul sucikan diri adik dengan dosa. Ketika itulah cinta adik berseri kembali, sebab ada cinta agung, cinta pencipta. Seterusnya yang kedua ya, dari sudut psikologinya, kalau adik biasa ber-SMS, dating sebelum nikah ni, bila dah nikah nanti adik tengok pasangan adik duk SMS kat belakang almari, tiba rasa, dulu pun dia berani SMS aku, kenapa sekarang dia tak berani SMS anak dan orang lain pula? Ataupun yang lelaki nak lepaskan isteri dia pergi kerja, dulu dia berani dating dengan aku, kenapa masa kat tempat kerja dia tak berani nak bertepuk tampar kat pantry dengan orang lelaki lain pula? Dia tiba rasa curiga begitu. Best ke tak best tu? Tak best ni, terdera tu ada perasaan begitu. Tapi orang yang tak biasa bercinta sebelum nikah ni, masing-masing jaga sebelum nikah. Abang nak pergi ke mana bang? Saya percaya. Sebab apa? Sebab dia dulu takut Allah. Lepas nikah pun insya-Allah, selagi dia jaga Allah, dia akan takut pada Allah. Dan bila dah nikah ni, kita ada satu kemenangan yang kita layak tahniahkan untuk diri kita. Bila akad nikah tu, ya Allah, inilah masa yang kita merayakan cinta, merayakan saat menahan kita dulu. Percayalah dik, sebab apa syurga tu indah? Sebab kita terpaksa hidup di atas muka bumi ni dengan penuh susah payah. Ya, menyebabkan syurga tu kita nanti-nanti kan guys kan? Tapi kalau dia nak sampai kepada dia tanpa perlu susah payah, nak tahan, nak lawan nafsu, nak jaga apa yang Allah kata tak boleh, adik tak akan dapat menikmati suasana yang penuh keberkatan tu ya. Penuh rasa percaya, penuh rasa teruja, penuh rasa suka. Kalau adik tak percaya, adik beranilah mencubanya. Okey, seterusnya ada sudut di sudut keyakinan kita ya. Bila mana kita buat sesuatu yang kita rasa yakin dalam jiwa kita dan tak was-was pada jiwa kita, maka rumah tangga itu pun dia akan lebih kukuh, dia akan lebih tak goyah ya. Dan seterusnya dari sudut hati kita, hati yang membina rumah tangga yang tak dikotori. Biasanya lepas dah nikah pun kita akan ada rasa nak melengkapi antara satu sama lain untuk terus jernihkan hati-hati kita. Dan bila hati itu elok, dia akan lahirkan pribadi-pribadi yang elok. Dan pribadi yang elok itu dia akan lahirkan rumah tangga yang elok. Dan rumah tangga yang elok itu akan lahirkan satu masyarakat yang elok. Dan masyarakat yang elok itu akhirnya merubah negara, merubah dunia. Dan lahirlah sebuah dunia yang aman, dunia yang penuh dengan keindahan, keelokan, dunia yang penuh dengan cinta, bukan penuh dengan benci dan sengsara. Inilah peranan kita sekarang, latih hati kita, bina rumah tangga dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah kita akan bahagia selama-lamanya. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Zafri Masyarakat atas penerangan berkenaan dengan nikmat cinta. Jadi memang lepas nikah nikmat kan. Jadi tahanlah. Okay. Tak saja je. Jadi kita dah daripada mengikut flow, daripada definisi sampailah kepada nikmat bercinta selepas kahwin, sebelum kahwin. Jadi mungkin ada persoalan di dalam forum ni yang masih lagi hadirin rasa saya nak tanya soalan lagi. Kalau kes saya ni kes yang special, mungkin kes tadi yang boleh kita buat research proposal lah kan nanti. Jadi kita buka sesi soal jawab kepada muslimin dan muslimat, dan kita akan melihat kepada kekangan masa dan beberapa soalan, dan kita mohon agar lebih proaktif, dan siapa yang ingin bertanya soalan tu mungkin boleh dengan lebih pantas dalam pergerakan, insyaAllah. Jadi mungkin kita boleh mulakan sesi soal jawab kita dengan pertanyaan, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ashraf Azharan dari Fakulti Pencitraan Mekanikal.
Baik, saya ada satu persoalan. Saya ada seorang sahabat yang mana dia sebelum ni tak pernah berjumpa dengan mungkin ada isteri dia lah. Tak pernah berjumpa. Jadi disebabkan ada alternatif FB, dia dapat melihat wajah bakal isteri dia. Sebabkan dia ni pelajar tahun 1 dan bakal isteri dia tu baru umur 19 tahun. Dari segi ibadah memang melonjak naik keyakinan dia sampai boleh bertahajud semua. Itu satu kuasa lah. Okay, dari segi ibadah macam tu. Tetapi dia ada masalah untuk mengelak daripada bayangan wajah bakal isteri dia. Sebab dalam soal hati memang susah terjaga sebenarnya. Itu apa pandangan daripada doktor dan ustazah. Lepas tu soalan yang kedua, boleh tak Dr. Farhan kongsi sikit dengan kami bagaimana Dr. Farhan mengurus cinta sebelum kahwin dengan ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ustaz. Mungkin doktor boleh jawab dulu. Okey, untuk soalan yang pertama, seorang lelaki ni dia berkenalan dengan Facebook lah dengan seorang perempuannya dan ibadah dia jadi melonjak naik. Sebenarnya kes macam ni dek dah pun berlaku sejak zaman Nabi lagi. Ada diceritakan tentang Muhajir Ummu Qais. Pernah dengar ke? Pernah dengar tak? Okey, hadis ni, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap amal itu disertakan dengan niat, ya? Dan seseorang itu dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niat nak dapat Allah dan Rasul, kita akan dapat Allah dan Rasul. Kata kita niat, ya, nak dapat wanita yang kita nak nikahi, ataupun yang lelakinya, ataupun yang perempuannya nak dapat lelaki yang dia nak nikahi ni, maka apa yang dia dapat itu ialah apa yang dia niatkan itu. Maksudnya kat sini, ada orang termotivasi nak buat sesuatu sebab nak dapat Allah dan Rasul. Dia niat benda besar, maka dia dapat Allah dan Rasul, dan benda-benda kecil ni pun dia dapat sekali. Ada orang dia niat benda kecil, dia niat pada makhluk, maka dia dapatlah yang termotivasi juga nak buat benda tu. Tapi sebab dia niat tu benda kecil, dia dapat yang kecil saja. Rela Allah belum tentu dia dapat ni. Kita hanya lihat permulaan dia yang meningkat-meningkat. Cuba kita tengok nanti si gadis yang dia minat tu tiba-tiba duk main dengan lelaki lain pula, ya, duk chatting. Tiba-tiba dia down. Dia mungkin boleh down, jatuh sejatuh-jatuhnya sebab dia niat pada benda kecil tadi tu. Dan rugi kita niat benda-benda kecil ni. Akak bagi contoh, kalau adik suka dekat si abang sana dia tanya soalan tadi sebab dia nampak soalan kan, adik pun niat, adik nak dapatkan target adik, nak dapatkan strawberry cicah coklat daripada dia setiap bulan. Adik pun target, adik pun ngoraklah dia habis-habisan, dan adik sampaikan hasrat adik nak dapatkan strawberry cicah coklat daripada dia. Dan akhirnya adik berjaya. Misal kata, kakak tahu ni jenis yang syabak kuat ni. Contohnya ya, adik berjaya dapatkan strawberry cicah coklat setiap bulan, ya. Akhirnya itu je lah yang adik dapat. Cuba adik target nikah dengan dia. Bukan setakat adik dapat strawberry cicah coklat, adik dapat duit gaji dia, adik dapat kereta dia, dapat rumah dia, dapat semua tentang dia, ya. Begitu juga, ya. Kalau kita target makhluk, kita dapat kecil je makhluk tu je. Kalau target Allah, dapat redha Allah. Dan biasanya kasih sayang makhluk pun dikejar kita. Dunia ni pun kejar kita sebab nak uji kita. Allah A'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik yang bertanya satu soalan sangat baik dari seorang bakal suami soleh, yang tentang bagaimana saya menguruskan rasa cinta sebelum kahwin dengan ustazah. Jadi secara kesimpulannya, ya, adik-adik boleh baca sebuah buku yang ditulis oleh
Ustazah Fatimah Syarha dan juga Dr. Farhan Hadi. Buku yang bertajuk Cinta High Class dan juga Cintaku Kerana Agama, yang sekarang ini sedang sangat hangat-hangat di pasaran. Ya, yang mana dalam pesta buku yang terbaru ni, walaupun sudah 5 hari, baru saja 5 hari diterbitkan, buku ini sudah laris, termasuk dalam catatan laris, sebuah novel yang paling laris. Dalam masa 5 hari sudah laku lebih kurang kira-kira 8,000 naskah. Jadi adik-adik yang dirahmati dan kasih Allah sekalian, ya, sebelum berkahwin itu, ya, bagaimana saya nak pergi pinang ustazah? Yang pertama sekali, tentunya sudah ada rasa cinta dalam diri saya. Walaupun tak kenal dia, walaupun tak nak tengok rupa dia, tetapi sudah ada rasa cinta. Cinta iaitu cintaku kerana agamamu. Sebab buku. Kalau yang tak, yang dikandalkan dengan cinta haiklaf, cintaku kerana agamamu. Jadi bagaimana untuk kami menguruskan rasa cinta? Ya, walaupun tak pernah jumpa, tak pernah kenal, tapi sebab dah bertunang, kesimpulannya sebab dah bertunang, mesti ada rasa. Syaitan selalu bisik-bisikkan. Sebabnya biasanya kita nak kenal antara godaan syaitan dengan nafsu ni, ya, dia ada perbezaan. Kalau nafsu, dia akan sentiasa mendesak. SMS, pergi mendesak macam tu. Tetapi kalau syaitan dia merancang, lepas kamu buat ni pula, lepas buat ni pula. Itu cara syaitan. Jadi apabila sudah bertunang, kami sama-sama saling menjaga batasan. Dan syaitan dan nafsu ni memang sentiasa suruh pergi, cuba SMS. Jadi yang pertamanya, perlu untuk kita, cara untuk kami menguruskan rasa cinta itu, pertama ialah kami mujahadah untuk melawan segala hawa nafsu, dan juga mujahadah untuk melawan bisikan syaitan. Dan antara mujahadah yang terbaik untuk kita contohi ialah mujahadah Nabi Yusuf. Yang kita tahu bahawa Nabi Yusuf dalam kisahnya digoda oleh yang kita sebut sebagai seorang wanita sebut sebagai Zulaikha, ataupun orang sebut Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Jadi isteri pembesar dia cinta sama dengan Nabi Yusuf sehingga dia tutup pintu, dia goda Nabi Yusuf untuk bersinah dengannya. Dan ada orang sebut wa rawada sunnatihi wa fi baitiha an nafsihi wa qallaqatil abwaba wa qalat haysalak. Dan wanita itu menutup pintu, lalu berkata, marilah ke sini, marilah sayang. Wa qalat haysalak, marilah sayang. Maka Nabi Yusuf dia menolak zina bukan dengan mukjizat, bukan dengan sifat kenabiannya, tetapi dia menolak maksiat dengan mujahadah. Dan apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'azallah, sesungguhnya aku berlindung atas nama Allah. Jadi kalau adik-adik sekalian yang katakan adik mendapat satu godaan, kita suka pada dia, kita senyap je. Kita tengok dia hantar SMS ke kita, alamak. Jadi cara untuk kita bermujahadah, antara satu cara yang paling baik adalah kita mujahadah dengan cara Nabi Yusuf. Sebutlah qala ma'azallah, aku berlindung atas nama Allah. Itulah cara untuk kita menguruskan rasa cinta sebelum berkahwin dengan bermujahadah. Dan mujahadah yang terbaik, yang antara yang baik adalah kita mujahadah dengan cara Nabi Yusuf. Kita baca qala ma'azallah, kita akan rasa mukjizat Al-Quran itu meresap dalam diri kita untuk menolak segala bisikan syaitan dan juga menolak segala bisikan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Mungkin ada soalan lagi daripada muslimat ataupun muslimin. Jika tiada, kita akan tutup soal jawab. Mungkin yang malu-malu, mungkin boleh tulis lah. Sebab siswa-siswi UMP ni biasalah, dia mungkin biasa dengan buku dan menulis. Jadi itulah metod paling terbaik untuk menyatakan hasrat. Jadi saya pun menulis. Jadi mungkin boleh menulis dan hantarkan ke hadapan untuk ditanyakan. Atau ingin saya buat countdown supaya kita boleh tutup sisa jawab.
kepada mungkin kedua sekarang ni mungkin melihat satu fenomena, maksudnya Muslimat ni dia melamar Muslimian. Kena sebab kalau tengok kuantiti Musliminnya kurang ataupun kuantiti Muslimat yang ramai, dan kadang-kadang Muslimat ni dia rasa macam persediaan untuk sebelum ke alam luar dia rasa lebih selamat kalau dia ada persediaan, maksudnya ada pasangan yang kata sebelum dia sebelum dia melangkah keluar daripada kampus ni kan. Jadi saya nak tanya apa pandangan Tuan tentang perkara ni, dan juga apa sebenarnya perspektif Muslimin sekiranya benda ni berlaku kepada mereka yang terlibat. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Norazkina tahun 3 yang bertanya tentang satu soalan sangat baik, iaitu bagaimana pandangan mengenai muslimat menambah muslimin, ataupun pergi mencari timba, ataupun bunga mencari kumbang. Dan jadi adik-adik yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam permasalahan ini tak ada masalah untuk muslimat menambah muslimin, tetapi mesti ada caranya. Ya, sebab kita waktu kaji balik sirah bagaimana pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ya, yang mana kita tahu secara ringkasnya orang tahu Khadijah melamar Rasulullah, itu saja. Tetapi kalau kita kaji balik secara detail dengan terperinci bagaimana proses itu berlaku, ya, pada asalnya Rasulullah SAW merupakan seorang pekerja Khadijah yang berdagang ke Syam, dan sebelum itu lagi pernah satu hari Khadijah bermimpi matahari jatuh ke kota Mekah dan cahayanya masuk ke dalam rumahnya. Maka Khadijah tanya kepada sepupunya yang bernama Barakah bin Nawfal, seorang yang beragama tauhid. Ya, Barakah bin Nawfal dia kata, sesungguhnya satu ajaran kenabian akan masuk ke dalam rumah kamu. Sekiranya mimpi kamu itu betul, kamu bermimpi macam itu. Maka setelah diteliti tentang akhlak Nabi, ya, tentang kejujuran Nabi, kehebatan Nabi, ya, pada masa itu seorang anak muda, sedangkan pada masa tersebut Khadijah ini seorang wanita bangsawan yang ada kekayaan, ada pangkat, ada nama, ada kecantikan, ada kecerdasan. Nabi pada masa itu belum jadi Nabi lagi, usia 25 tahun. Dia tak ada apa pun, kerja menggala kambing saja. Cuma akhlaknya sangat menawan. Jadi apabila melihat ciri-ciri yang ada pada Rasulullah SAW, Khadijah pun berkenan kepada Rasulullah. Maka apabila berkenan dan ingin melamar Nabi, ingin menjadikan Nabi sebagai suaminya, maka ada caranya yang boleh kita contohi. Khadijah tak panggil, tak terus sebab dia sebagai bos, tak ada pula terus panggil, wahai Muhammad, anda kena kahwin dengan anak. Kau tak buat kerja. Tak ada, bukan cara macam tu. Ya, cara yang digunakan oleh Khadijah ialah menggunakan orang tengah, iaitu beliau menyampaikan hasrat hatinya kepada sahibahnya yang bernama Nafisah binti Munabih. Dan apabila Nafisah Munabih tahu disampaikan hasrat hati oleh Khadijah, maka Nafisah binti Munabih pergi dan menyampaikan hasrat hati Khadijah itu kepada Rasulullah SAW. Dan apabila Rasulullah SAW tahu dan menerima ya hasrat hati yang ditujukan oleh daripada Khadijah, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah memaklumkan kepada walinya, keluarganya, warisan terdekat. Sebab Nabi boleh kan? Boleh sikitnya. Jadi sebab Nabi tahu kan anak yatim, bapa sudah meninggal, ibu sudah meninggal, maka warisan terdekatnya ialah bapa saudara baginda, iaitu Abi Talib, Sayyidina Hamzah dan beberapa orang lagi. Maka Nabi memaklumkan kepada bapa saudara yang terdekat, warisnya terlebih dahulu. Nabi tak ada pula, alamak dia syok aku lah, terus ajak pergi dating dulu. Jom kita dating dulu, nak kenal-kenal dulu.
Merantau tak terasi, tak ada macam tu. Cara Nabi ialah dia memaklumkan kepada warisnya, dan waris Nabi yang diketuai oleh Abu Talib ini pergi berjumpa dengan wali kepada Sayyidina Khadijah binti Khuwailid itu yang bernama Amr bin Asad. Jadi kita nampak kat situ, bukan apa yang melamarnya ialah Rasulullah, tetapi yang memulakannya ialah Khadijah. Dan yang pertama yang kita pelajari, contoh iktibar kasih yang kita amalkan, bukan terus direct tetapi menggunakan orang tengah. Menggunakan orang tengah. Sebabnya kenapa kita tak berdirect, katakan kita suka sangat kat dia, kat seorang Muslim itu, dia sebab nampak handsome, soleh dan sebagainya, kita direct hantar hasrat kita ikut SMS ataupun email ataupun Facebook. Biasanya perbuatan ini satu perbuatan bahaya. Pertama, ini boleh mendekat kepada zina, takut lama-lama tak dapat kontrol. Yang keduanya, takut-takut yang si wanita ini dipermainkan oleh si lelaki. Sebab tak ada orang pantau, tengok ada orang suka kat dia, mesti dia akan main-mainkan. Okey, tak apa, kita buat macam ni. Dia mainkan apa? Dia tengok yang lelaki dah berpunya rupanya, saja nak main-main. Tetapi kalau dia menggunakan orang tengah tu, dia carilah orang yang kita percaya. Kita bawa untuk pensyarah kita sebagai contoh. Untuk pensyarah kita sebagai contoh Cik Zulkifli kan? Ada Cik Zulkifli kan? Kita mahu kat dia, saya suka kepada yang baju hitam ni sebagai contoh, ataupun tuan moderator, saya suka sangat dia, tuan moderator. Dan dah handsome, soleh pula tu, pandai, bijak, baik lagi, orang kaya, sebagai contoh lah ya. Saya suka sangat dia. Kita menggunakan orang tengah, yang biasanya apabila kita menggunakan orang tengah ni, kalau lelaki suka dia akan jelaskan secara jelas. Kalau tak suka dia akan cakap tak suka. Dia tidak akan mempermain-mainkan, kerana hal ini disampaikan oleh tengah. Begitu juga dengan cara yang digunakan oleh Sayyidina Khadijah, menggunakan sahibahnya yang bernama Nafisah binti Munabih. Nampak ya? Yang melamar tu orang lelaki, tetapi yang memulakan ialah orang wanita. Ya, tetapi ada caranya, itu tak kumpul secara direct, menggunakan orang tengah. Dan si lelaki pula, lelaki ni apabila orang dah guna orang tengah ni, perkara pertama kita ikut cara Nabi. Yang pertama yang kita lakukan ialah kita meraihkan wali kita, keluarga kita, dan kita meraihkan wali dia. Jadi secara kesimpulannya, Muslimah nak mulakan dia terlebih dahulu tak ada masalah, ataupun bunga mencari rumah, ataupun bunga mencari benda tak ada masalah. Tetapi ada caranya, mesti ada caranya, iaitu kita ikut cara bagaimana pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Boleh ya? Boleh faham ya? Wallahu a'lam. Okay, ada soalan bertulis. Bagaimana cara terbaik menegur rakan yang syok berkapal? SMS sambil berguling-guling, tak berjumpa tapi sangat nampak kepribadiannya suka dikawal oleh rakan sendiri. Bagaimana nasihat yang berkesan? Ada yang kau mulakan. SMS ni kan kalau dah start memang ketagih. Mula-mula cakap begini dulu ya. Kata anti-anti, tak mengapa Ana rasa selesa nak berkongsi visi dan misi hidup Ana dengan anti. Wah, hebat tu. Lepas tu dia up sikit ya, jadi macam ni pula bunyi SMS-nya. Sayang sayang, sayang sayang, sayang sayang, sayang sayang. Dia dua orang je faham. Lepas tu up sikit lagi. Mami rasanya anak kita nanti tentu macam papi. Dia jadi bermami papi pula dalam ya. Mama, papa, umi, abi, macam-macam lah ya. Okey, adik komunikan. Pertama sekali, kita tengok kawan kita yang sedang syok SMS begini ni dengan pandangan kasihan, bukan pandangan hina dia, kutuk dia. Sebab kata kaedah fiqh dakwah ya, at-tarbiyah laisa ta'riyah. Kita memberi dia pendidikan, bukan menelanjangkan dia. Maksud menelanjangkan dia ni maksudnya kita kutuk dia, kita cerita raib dia dekat orang sana, orang sini ya. Sebab boleh jadi dia show SMS begitu sebab dia tak pernah pun dapat SMS caring daripada sahabat baik dia sendiri. Mak ayah kat rumah pun tak pernah nak ambil tahu hal dia. Adik abang dia tak pernah nak caring, kasih sayang ya, tunjuk dekat dia. Sebab tu dia mencari kasih sayang tu dekat orang lain. Kesian dekat dia, dia mungkin ketakusan, perhatian. Maka sepatutnya peranan adik lah untuk ambil peranan power dia tu.
Sharing dia, SMS dia, call dia, contact dia, bagi hadiah dekat dia. InsyaAllah dia akan rasa bersahabat kerana Allah itu jauh lebih ikhlas, lebih membantu dia meningkat di sisi Allah berbanding bersahabat dengan lawan jantina dia. Okey, lagi satu akan ingatkan kepada adik-adik ya, cara kita dakwah ni, cara sangat penting. Bayangkan, contoh Kak tengok adik baju putih ni, kesian Kak tengok, oh dia pusing belakang dah. Ya, Akak tengok dia macam dahaga je. Contoh dia tak dahaga pun ya. Akak pun kesian dekat dia, ya. Akak pun nak bagilah air ni dekat dia. Tapi cara Akak tahu Akak paling air ni ke muka dia sampai benjol dahi dia. Agaknya dihargai ke dia rasa nak marah dengan cara Akak tu? Nak marah kan? Sebab cara itu tak ada adab. Begitu juga kalau kita nak tegur kawan kita couple, kita pergi baling-baling kebaikan ke muka dia, dia tak akan hargai kebaikan tu. Malah dia rasa nak marah pula dengan kita. Sebab tu cara kena hikmah, kena beradab, ya. Kena gunakan cara yang paling menyentuh hati dia, memenangi hati dia secara natural, secara semula jadi. Gimana pula soalan dia? Okey, ni Dr. Farah nak baca pula soalan ni. Okey, soalan kedua ni, ada lagi yang belum jelas konsep bagaimana yang dikatakan cinta itu fitrah dan bagaimana ia boleh dikatakan mendorong kepada zina hati. Akak nak ingatkan adik-adik, bila sebut fitrah ni bukan saja cinta ya, tapi kita rasa benci, rasa marah, rasa geram, itu pun fitrah. Lahir-lahir je baby tu kan dia rasa tak puas hati dengan kakak dia, rasa nak gebuk mak dia, nak tolak kakak dia, jangan ambil mak dia, dia cemburu dengan kakak dia. Itu fitrah kan? Itu budak-budak ya, orang besar ni pun masih membawa fitrah yang sama. Cuma yang impak dia, yang Kak bagi fitrah makan. Kalau kita tak uruskan fitrah makan, adik suka makan ikan kering, adik nak makan 800 kg ikan kering sehari ni. Apa jadi kat badan adik? Mati kering. Kurus kering. Kena, doktor kata kena penyakit darah tinggi sebab masin sangat. Adik suka gula, adik nak letak dalam cawan adik tu setiap hari 5 sendok gula. Apa jadi kat badan adik? Kencing manis, obesiti, gemuk sebab makan gula kuat sangat. Itu baru fitrah makan. Kalau kita tak uruskan, apa jadi? Bencana dalam hidup kita, ya? Fitnah dalam hidup kita. Fitnah ni bukan masalah.